Dalam video kali ni, kita nak pilih best 11 untuk match week kedua dalam Piala Dunia. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak pilih best 11 pilihan Pala Bola Studio dalam match week kedua dalam World Cup kali ni. So match week pertama kita dah buat, so apa boleh tengok. So match week kedua dah habis. Lalu ni kita dah boleh pilih best player dalam each position dalam World Cup kali ni. By the way, semalam grup A dan juga grup B sudah pun disahkan siapa yang layak. Grup A, Belanda dan juga Senegal telah pun layak. Grup B, England dan juga USA sudah pun layak. So malam ni kita nantikan pula grup C dan juga grup D. So match week kedua kita start dengan goalkeeper dulu. Kita nak pilih siapa? Aku nak pilih Wojciech Szczesny daripada Poland. Bagi aku dalam game Poland lawan Arab Saudi ada chance besar untuk menang dalam game ni. Memang Arab Saudi pegang game daripada awal, dia pun banyak buat serangan. Poland sampai terpaksa bertahan daripada bawah untuk menghalang serangan daripada Arab Saudi. Tapi nasib baiklah penampilan hebat Arab Saudi ni berjaya dihalau oleh kehebatan Wojciech Szczesny. Telah buat 5 save dalam game ni, termasuk 1 penalty save, dan telah buat 8 recoveries dalam game ni. Dan aku rasa dalam match week kedua ni Wojciech Szczesny adalah goalkeeper terbaik lah. Kalau apa rasa siapa lagi boleh lawan dia, apa komen kat bawah. So kita ke defender yang pertama. Defender yang pertama aku nak ambil Marquinhos daripada Brazil. Bukanlah disebabkan aku fan Brazil, tapi memang Marquinhos ni perform ketika Brazil berhadapan dengan New Zealand hari tu. Marquinhos aku boleh kata sebagai watak penting jugalah untuk Brazil menang dalam game ni. Walaupun New Zealand tak banyak buat attack, banyak jugalah sebenarnya. Tapi penyerang-penyerang mereka seperti Bril Embolo selalu sangat dikekang oleh Marquinhos dan juga Thiago Silva. Tapi dalam game ni Thiago Silva selalu buat kesilapan juga. Tapi nasib baiklah berjaya juga di cover oleh Marquinhos. Marquinhos dalam game ni memang OP lah. 96% accuracy, 1 block, 1 clearance dan juga 8 recovery yang dia buat dalam game ni, membuatkan Brazil dapat clean sheet dalam game ni. Dalam match week pertama lepas, ramailah komplain kan, pasal apa aku pilih goalkeeper, defense semua yang tak ada clean sheet. Kita kena tengok juga clean sheet tu tak semestinya dia perform. Kadang-kadang defense tak perform, midfield yang perform. So itulah kita kena tengok penampilan individu. Tak kira lah mereka lawan siapa, janji bila mereka perform, kita letaklah mereka. So kita masuk ke defender yang kedua. Center back yang kedua, kita nak ambil center back Morocco, iaitu Romain Saïss. Romain Saïss ni bekas player Wolverhampton, memang betul-betul perform dalam game ni. Selain berjaya menghadang banyak serangan Belgium ke dalam kotak penalti, dia juga berjaya menjadikan salah satu gol penting untuk Morocco mengalahkan Belgium dalam game ni. Dan Romain Saïss memainkan peranan yang agak penting juga dalam barisan serangan. Walaupun dia ni seorang center back, tapi dia ni memainkan peranan besar juga dalam attack. Dia ni buat 4 passing ke final third. Daripada segi defending pula, dia ni telah buat 11 clearance dan juga 6 recoveries. Dan aerial duel menang 100% dalam game ni, memang cukup mantap. Dan aku boleh kata Romain Saïss ni adalah salah satu sebab lah player-player macam Batshuayi, macam Hazard, macam De Bruyne tak boleh perform dalam game ni. So memang thumbs up lah untuk Morocco, thumbs up juga lah untuk Romain Saïss. Kita ke right back pula. Untuk right back kita ambil Ramin Rezaeian daripada Iran. Lainnya Ramin sedang bermain dekat kelab yang bernama Sepahan, bukan Sepahtu. Ramin Rezaeian ni dipilih atas faktor dia juga menjadikan gol dalam kemenangan mereka ketika berhadapan dengan Wales hari tu. Dia juga mainkan beberapa peranan penting daripada segi attacking dan juga bertahan. Total dalam game ni dia telah buat 1 chance creation dan juga total 2 shot dia telah buat dalam game ni. Attempt tackle dia telah buat 3 kali dalam game ni dan berjaya 2 kali dan telah berjaya buat 12 recovery. Dan juga yang paling penting, dia telah berjaya menjadikan 1 gol yang sangat penting untuk Iran untuk mengalahkan Wales. Tapi lah ni dia dah kalah dengan USA, so tak apalah kan, janji ada usaha. So kita ke left back pula. Left back aku nak ambil daripada Perancis, iaitu Theo Hernandez. Theo Hernandez ni sebenarnya last game pun dia dah perform dah, tapi dalam game ni dia lagi perform. Dan memang kita dah kenal dah salah satu left back terbaik dekat dunia lah ni, disebabkan penampilan hebat dia dekat AC Milan. Tapi dekat France kali ni memang cukup mantap lah. Dalam game ni saja dia telah buat 5 chance creation dan 9 pass ke final third. Dan crossing dah 100% tepat. Memang bagus lah untuk pasukan yang ada striker yang macam Olivier Giroud, macam Mbappe yang boleh score daripada cross. Tapi sayang dalam game ni Giroud kurang perform sikit. Tapi bukan daripada segi attacking dia bagus, daripada segi defending pun dia bagus. Tackle dia attempt 3 kali berjaya. Dan telah berjaya buat 4 recovery. Tapi kalau kita tolak tepi statistik, Theo Hernandez memang perform kira dalam game ni. Memang susah nak ligan dia, memang susah nak lepas daripada dia. Itulah Theo Hernandez yang mempunyai kecepatan dan sangat laju dalam game France berhadapan dengan Denmark hari tu. So kita ke defensive midfield yang pertama. Defensive midfield, kita ambil calon daripada match week pertama hari tu yang perform juga dalam match week kedua, iaitu Casemiro. Casemiro menjadi pahlawan untuk Brazil dalam game ni apabila telah berjaya menjadikan satu-satunya gol kemenangan untuk Brazil untuk membawa Brazil ke round 16. Tapi kalau kita tolak tepi gol Casemiro tu, Casemiro ni memang function dalam game ni. Bukan dalam game ni saja, game lepas pun dia function. Aku rasa dia ni memang tak tergantikan lah dalam skuad Brazil lah ni. Kita boleh kata kalau Brazil hilang Neymar, ada Vinicius Junior. Kalau hilang Richarlison, ada Gabriel Jesus. Kalau hilang Casemiro, aku rasa Fabinho dan Fred tak boleh buat kerja sama macam Casemiro buat. Sebab Casemiro ni daripada segi bertahan dan juga attacking boleh kata sama rata. Casemiro ni selalu buat line breaking pass yang akan membuatkan pemain pertahanan lawan terkejut dengan passing tu. Dan Casemiro ni macam perkenalkan tackling dia memang cukup mantap.
Dalam game ni saja Casemiro telah berjaya buat 6 recoveries dan juga 5 interception. So itulah salah sebab aku pilih Casemiro sebagai defensive midfielder. Hang rasa siapa yang boleh lawan Casemiro ni? Aku rasa salah satu defensive midfielder yang boleh lawan Casemiro ni mungkinlah player defensive midfielder Poland, iaitu Krajciowiak yang pernah bermain bersama PSG dulu. So kita ke center midfielder yang pertama. Center midfielder kita ambil Serge Milinkovic-Savic. Walaupun dalam game ni dia banyak main attacking, tapi kita letaklah dekat posisi neutral dia, iaitu center midfielder. Serge Milinkovic-Savic dalam game ni memang cukup padu. Walaupun dia je seri dengan Cameroon, sebab dia pun berpeluang menang dalam game ni, tapi lah kali kena comeback pula kan, Choupo-Moting skor gol ketiga. Tapi tak apalah, tapi memang Serbia perform dalam game ni. Lagi-lagi Serge Milinkovic-Savic memang memainkan peranan besar dalam ketiga-tiga gol Serbia yang dijaringkan. Dan Serge Milinkovic-Savic pun telah berjaya menjaringkan salah satu gol daripada 3 gol tu, dan telah buat 3 shot. Aku memang berkata Serge Milinkovic-Savic ni memang complete midfielder, besar, ada size dan boleh kata laju jugalah, tapi tak ada laju sangat. Tapi dia boleh bawa bola daripada bawah ke atas lah. Dan aku memang suka ciri-ciri midfield macam tu. Dan mungkin dia boleh pindah ke MU nanti. Macam biasalah kan, perform sikit pindah ke MU, perform sikit pindah ke MU, lepas tu main MU jadi sampah. So dah tak mahu cakap banyak, kita ke attacking midfielder pula. Attacking midfielder macam biasa, kita ambil Bruno Fernandes daripada Portugal. Bruno Fernandes telah perform lagi dalam game ni, telah menjadi hero untuk Portugal sekali lagi. Selepas dia perform dalam game lepas, dalam game ni pun dia perform. Dia telah berjaya menjaringkan 2 gol dalam game ni. 2 gol tau, bukan 1 gol. 1 gol tu serius, bukan gol siar. Orang dah tentukan dah apa jangan marah aku. Video lepas ramai marah aku kata aku kutuk CR kan. Bukan kutuk, melawak je. Janganlah terasa. Sikit-sikit nak sentap. Bagi ke. Dah lawak. Okey. Masa kita masuk balik. Dalam game ni, selain Bruno berjaya menjadikan 2 gol ketika berhadapan dengan Uruguay, Bruno Fernandes boleh kata memang general lah dekat midfield Portugal. Play-play macam Bernardo Silva, macam Ruben Neves, nampak macam mediocre gila bila main dengan Bruno. Tapi Bernardo Silva dribble dah padu lah. Tapi cuma bila dapat bola dekat Bruno Fernandes, memang akan ada something dia akan buat dalam game ni. Dan satu gol yang tidak disengajakan, iaitu crossing yang tak kena CR tu petunggu masuk gol. Dan satu lagi penalti berjaya dijaringkan oleh Bruno Fernandes. Tapi kalau tolak tepi 2 gol tu pun, Bruno memang perform gila dalam game ni. So itulah sebabnya aku pilih Bruno Fernandes sebagai attacking midfielder kita kali ni. Right wing pula. Right wing aku nak ambil Muhammad Kudus daripada Ghana. Muhammad Kudus telah berjaya menjaringkan 2 gol ketika Ghana berjaya menewaskan Korea Selatan, menghidupkan kembali peluang mereka untuk layak ke round 16 selepas hari itu dikalahkan oleh Portugal. Dan aku boleh kata performa Kudus ni memang OP lah. Hari tu lawan Portugal pun nampak dah performa dia. Dan sebelum ni pun kita dah tahu dah performa hebat dia dekat AEK. Tapi dalam World Cup ni boleh dikatakan dia ni adalah salah satu breakout star jugalah dalam World Cup kali ni. Dan dia ni memang deliver gila ketika Ghana berhadapan dengan Korea Selatan. Tapi dua-dua shot on target dan dua-dua shot ni berjaya menjaringkan gol. Termasuklah gol kemenangan pada minit ke-68. Daripada segi gerakan serangan, Kudus ni tak banyak dapat bola, tapi sekali dapat bola dia deliver dengan sangat bagus. Dan Kudus ni bukan bagus daripada segi attacking saja, daripada segi defensif pun bagus juga dalam game ni. Maksudnya Kudus ni tak malas lah nak turun, nak bantu barisan pertahanan untuk bertahan ketika berhadapan dengan Korea hari tu. Calon lain untuk right wing adalah Hakim Ziyech daripada Morocco ataupun Lionel Messi daripada Argentina. Kita ke left wing pula. Left wing tak mahu cakap banyak, ambil Kylian Mbappe daripada Perancis. Dia ni kira memang boleh kata carry Perancis lah kan. Tapi tak adalah carry sangat. Performan hebat dia ni pun bergantung juga dengan kehebatan Antoine Griezmann dan juga Ousmane Dembele. Tapi memang Kylian Mbappe ni finishing dia memang cukup padu lah. Dalam World Cup kali ni kita lupakan Haaland tu lah, disebabkan Kylian Mbappe ni memang perform. Dah skor 3 gol dah dalam World Cup. 2 gol dalam game ni, termasuk 1 gol dalam perlawanan pembukaan. Match week lepas aku pilih Daniel Olmo kan. Match week kali ni kena pilih Mbappe juga. 6 shot dia telah buat, 3 chance creation dia telah buat, 90% accuracy. Apa lagi yang nak untuk Kylian Mbappe? Dia ni memang padu, memang perform gila dalam game ni. Walaupun attitude dia ramai tak suka, tapi kita semua kena akui yang Kylian Mbappe ni adalah salah satu best player dekat dunia yang ada lah ni. Dan tak mustahil kalau Kylian Mbappe dapat teruskan performa hebat dah bersama Perancis. Kemungkinan besar Perancis bukan saja dapat mematahkan curse World Cup, tapi mereka kemungkinan besar akan dapat jadi juara World Cup juga. Sebab tim mereka memang solid walaupun banyak play injured. So last kali untuk striker tengah aku ambil Robert Lewandowski daripada Poland. Walaupun ada performa hebat daripada Gue Song-chu, player Korea Selatan yang telah skor 2 gol dalam game ni ketika berhadapan dengan Ghana, tapi aku rasa aku nak pilih Lewandowski daripada Poland. Mungkin aku bias lah kot kan, tapi tak tahulah, aku tengok macam Lewandowski ni memang perform gila lawan Arab Saudi hari tu. Walaupun Arab Saudi dalam game ni menekan mereka, tapi Lewandowski tetap buat kerja dia lah. Rajin sangat turun untuk kutip bola, dan bila nak menyerang, Lewandowski ni memang cerdik, memang selalu gunakan space yang ada walaupun kecil. Sebab aku rasa defender Arab Saudi memang main dengan sangat bagus dalam game ni. Tapi disebabkan kehebatan player-player macam Lewandowski, macam Zielinski, mereka ni berjaya menggunakan space yang kecil untuk berjaya juga mencarikan gol. Dan Lewandowski pun telah berjaya mencarikan 1 gol dan buat 1 assist dalam game ni. Bagi aku memang cukup OP lah. Calon lain untuk jadi striker seperti aku cakap tadi lah, Gue Song-chu lah daripada Korea Selatan. So kita recap balik best 11 kita daripada goalkeeper. Goalkeeper kita ambil Wojciech Szczesny daripada Poland. Defender, partner centre back kita ambil Marquinhos daripada Brazil. Dan juga Romain Sanchez daripada Morocco. Right back kita ambil Ramil Rezayan daripada Iran. Left back kita ambil Theo Hernandez daripada Perancis. Defensive midfielder kita ambil Casemiro. Centre back kita ambil Milinkovic-Savic. Attacking midfielder kita ambil Bruno Fernandes.
Right wing kita ambil Muhammad Kudus daripada Ghana, left wing kita ambil Kylian Mbappe daripada Perancis, dan striker kita ambil Robert Lewandowski daripada Poland. So inilah best 11 pilihan Pala Bola Studio. Dan adalah beberapa player yang perform yang kita tak ambil. Contoh macam Maguire dekat England match week kedua, walaupun dia seri tapi Maguire perform. Left back Alexandro daripada Brazil, dia ni perform juga, tapi aku rasa Theo Hernandez lagi perform daripada dia. Center midfielder selain Milinkovic-Savic, aku rasa De Jong pun perform bersama Belanda. Dia ni kira memang menyelah lah waktu Belanda tak perform. Dan attacking midfielder selain Bruno Fernandes, kita ada Antoine Griezmann yang perform bersama Perancis, tapi aku rasa memang Bruno Fernandes lagi perform daripada Griezmann lah. Dan right wing macam aku cakap tadi, Hakim Ziyech dan juga Messi. Left wing aku rasa macam Musiala lah, Musiala kat Jerman pun perform jugalah. Dan striker tengah yang perform Gui Sonchu lah, yang tidak diletakkan dalam best 11 kali ni. So itulah best 11 pilihan Pala Bola. Dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Sulaiman. Assalamualaikum.